Hello, anda sedang menonton Leader Speakeasy bersama saya, Luqman Haris. Dan saya Rozina Aziz. Rozina adalah pengasas bersama dan CEO Metamorphosa yang memberikan coaching dan latihan kepimpinan kepada pemimpin korporat dan usahawan global. Rozina mempunyai pengalaman yang luas dalam korporat Malaysia dan juga media. Terima kasih Luqman. Hari ini kami akan membincangkan sama ada penyertaan lebih ramai pemimpin muda mampu membawa era politik baru di Malaysia. Ini tetamu kita untuk hari ini. Bagaimana kita libatkan lebih ramai anak muda dalam politik dan penggubalan dasar? Ini sering menjadi topik perbincangan hari ini. Dan mungkin perjalanan anak muda seperti Syahril Hamdan boleh dijadikan panduan. Graduan University of Manchester ini membina kerjayanya dalam sektor swasta. Bekerja sebagai jururunding strategi dan pengurusan di firma audit McKinsey & Company dan pengurus penempatan di Teach for Malaysia. Tapi keinginannya untuk melakukan perubahan lebih besar menyaksikan beliau mula menceburi dunia politik. Pada Jun 2018, Syahril berjaya memenangi jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO sebelum dilantik menjadi Ketua Penerangan parti itu kurang 2 tahun kemudian. Beliau menjadi antara simbol suara anak muda dalam sistem politik hari ini. Dan pelantikannya sebagai pengarah ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada Oktober 2021 juga menambah perwakilan anak muda dalam penggubalan dasar. Melihat kepada perjalanan beliau, apa yang perlu kita lakukan untuk melibatkan lebih ramai anak muda dalam pentadbiran negara? Syahril, selamat datang ke Leader Speakeasy with Luqman dan Rozina. Syahril, kita mulakan dengan segmen mantra kepimpinan. Sebelum menyertai politik, Syahril mempunyai kerjaya yang saya fahami promising dalam sektor swasta. Ceritakan persamaan dan perbezaan yang Syahril alami dalam sektor swasta kalau kita bandingkan dengan sektor politik. Terima kasih. Tak banyak perkara yang boleh menyediakan kita untuk dunia politik, terutamanya di Malaysia ni. Dalam dunia swasta, barangkali kita boleh bekerja, kita boleh berkhidmat dalam satu zon yang agak contain. Dan kalau kita climb the corporate ladder, misalnya, dan kita buat perkara yang sepatutnya berlaku dalam mana-mana syarikat ataupun majikan, insya-Allah kita akan boleh naik dan kita boleh maju dalam kerjaya. Tapi dalam politik ini sangat-sangat berbezalah. Bukan dari segi tak boleh naik ataupun tak boleh maju, tetapi kita terdedah kepada banyak variable ataupun pemboleh ubah yang tak semuanya kita kawal. Jadi salah satu perkara yang kita sedar dalam dunia politik, dalam pengalaman saya selama ini, ialah kita kena fokus kepada apa yang kita boleh kontrol. Kita fokus kepada apa yang kita boleh kawal dan kita kena ingat apa yang menjadi tujuan kenapa kita masuk kepada arena itu. Mungkin saya tambah sikit beberapa ciri-ciri ataupun sifat-sifat dunia politik yang saya alami. Pertama, kehidupan ini agak berbeza daripada yang lain lah. Dalam erti kata kita, macam saya sebut tadi, bukan hanya terdedah. Disebabkan kita terdedah kepada banyak faktor luaran itu, dia very volatile. Ada masa kita dianggap popular, ada masa kita dianggap tidak popular, malah boleh menjadi tak keterlaluan saya sebut. Tak ramai pemimpin politik hari ini yang dianggap popular, yang popular 2 tahun lepas. Dan sama juga kalau orang tu tak popular 2 tahun lepas, tak mustahil pada hari ini dia juga mampu mendapat tempat di hati rakyat dan masyarakat. Itu satu, volatility itu yang berbeza daripada sektor swasta lah. Sektor swasta ni sedikit linear berbanding dengan politik. Kedua ialah saya fikir kita juga tidak lagi boleh mengatakan bahawa dalam kehidupan kita ini kita boleh bezakan antara kerjaya dan juga personal. Dalam politik masa kini, even the personal becomes public. Jadi itu pun satu perbezaan lah yang saya nampak dalam mengimbangi ataupun membezakan antara dua career itu. Dan sudah tentu dalam politik juga seni untuk navigasi diri itu penting dan ia mungkin jauh lebih mencabar daripada jika bekerja dalam sektor swasta. Apa mantra kepimpinan yang Syahril selaku seorang anak muda guna pakai untuk navigate diri dalam parti lama seperti UMNO, dan bukan sahaja itu tapi memperkenalkan perubahan yang bermakna dalam parti yang syarat dengan cara lama?
Ya, saya ingat saya dah jawab sedikit sebanyak dalam jawapan pertama saya tadi. Pertama, kalau nak sebut mantra, saya tak gemar sangat soal mantra ni lah. Tapi mungkin prinsip-prinsip asas yang kita kalau boleh jangan lari. Pertama, kita kena betul-betul sentiasa ingat apa tujuan kita masuk arena ini. Kalau tujuannya ialah semata-mata untuk mendapat pengiktirafan ataupun mendapat jawatan, saya garanti kita akan kecewa. Sebab saya sebut tadi volatility kan, if you are only in it for the popularity, you will be disappointed and you will be depressed. Tapi kalau kita masuk arena ini untuk satu kemahuan perubahan, maka itu akan membolehkan kita ada staying power ataupun ada stamina dalam kerjaya yang saya sebut berkali-kali ni volatile. Prinsip kedua yang mungkin saya berpegang dalam menjawab soalan Luqman tadi ialah untuk menghargai kejayaan-kejayaan kecil yang mungkin kita boleh buat dalam konteks perubahan. Ada kalanya kita masuk dalam arena ini dengan kemahuan untuk membuat perubahan yang drastik, yang besar, yang segera. Tetapi dengan satu masa yang singkat kita akan sedarlah bahawa dalam arena politik, terutamanya dalam parti seperti UMNO, kederasan perubahan itu dan pembaharuan itu mungkin tidak secepat yang kita mahukan, tetapi ada value, ada nilai untuk kita sentiasa menghargai cerita di mana kita ambil 2 langkah ke depan, kadang-kadang 1 langkah ke belakang. Tapi dalam konteks masa yang lebih panjang, dalam konteks masa kerjaya kita, kita ingin melihat ke belakang, menoleh ke belakang dan mengatakan adalah juga perubahan-perubahan walaupun kecil yang telah membawa kepada satu perubahan yang lebih mendalam pada satu tempoh yang lebih lama. Jadi itu mantra ataupun prinsip kedua lah yang saya sebut, which is to be patient dan menghargai little wins, small wins. Ketiga, secara ringkas, kita mesti juga ada garisan merah. Dan ini satu perkara yang personal kerana semua orang punya garisan merah itu akan berbeza. Garis merah maksud saya, walaupun kita kena menavigasi diri dalam satu konteks di mana bukan semua orang mahukan perubahan pada kadar yang kita mahukan, tetapi mesti ada satu red line di mana kalau kita cross ataupun kita melihat satu red line itu telah diatasi ataupun dilepasi, kita mesti bersuara dan berani mengambil risiko. Jadi tak boleh main selamat sentiasa. Tak boleh hanya ikut flow sentiasa, kerana kalau kita ikut flow sepanjang masa, maka tidak ada gunanya kita cakap kita pemimpin muda ataupun mahu mencari pembaharuan. Mesti ada satu ketika tertentu yang kita berani mengambil risiko walaupun risiko itu boleh mencederakan kerjaya kita, kerana itulah yang membuatkan kita rasa alive dalam satu perjuangan pembaharuan yang kita nak bawa. Syahril, what's your red line? Well, depends on the issue. Kalau bagi saya, red line pada saat inilah, mungkin saya boleh pilih 1 atau 2 contoh. Saya rasa Malaysia sekarang ini memerlukan satu keberanian untuk kembali kepada asas kemajmukan negara. Dan sepanjang 3-4 tahun ini, kita lihat sistem politik agak bertambah racial, bertambah sentimen perkaumannya. Dan saya menavigasi 3-4 tahun ini dalam satu keadaan di mana saya sendiri kurang selesa kadang-kala dengan retorik-retorik yang dimainkan dalam politik, dan apabila sesuatu perkara itu cross, contoh saya bagi contoh yang dah public lah, apabila Zakir Naik meminta untuk orang Cina dan India itu kembali kepada negara asal, walaupun beliau bukan seorang yang popular mungkin di kalangan ahli-ahli parti saya, tapi saya rasa terpanggil untuk mengatakan no, this is wrong. Dan walaupun ada teguran-teguran dari dalam parti saya, tapi saya rasa saya perlu menyuarakan perkara itu sebagai satu contoh di mana at least orang tahu ada juga pemimpin Melayu yang menghargai dan nak mempertahankan model kemajmukan dalam Malaysia, dan tidak hanya akan memainkan sentimen perkauman semata-mata akan jadi popular dalam parti sendiri ataupun dalam kalangan pengundi asas. Jadi itu contoh red line. So you caught me off guard bila you tanya what is my red line. It depends on the issue lah. Whether it's an economic issue, whether it's it's a Malaysian identity issue. Itu adalah
saat-saat di mana kita mesti berani bersuara. Dan saya kena akui, Lokman, tak semua ketika tu saya berjaya. Banyak kali saya menoleh ke belakang dan saya bukanlah kata kesal, but saya rasa mungkin Syaril, you patut buat cara yang berbeza ataupun you patut berani bersuara pada saat itu. Dan inilah dilema harian yang any politician dengan prinsipal, saya tahu mungkin penonton rasa semua politician tak ada prinsipal, tapi percayalah ada. Dan kita kena melalui dilema harian itu. And it's good to have dilema harian itu. Sekurang-kurangnya kita tahu bila kita masuk dalam arena ini, bukan semata-mata kita nak menang, bukan semata-mata kita nak cari populariti, tetapi kita ada sebab dan kita ada tujuan. Satu lagi soalan Syaril sebelum kita berhenti rehat. Apa cabaran untuk memudahkan UMNO dari dalam? Bukan saja dari segi lebih ramai wajah muda seperti yang Syaril katakan sebentar tadi, tapi dari segi memudahkan jiwa parti ni. Saya rasa tepat soalan tu, because dia bukan semata-mata kita nak tampilkan muka muda. Kalau wajah muda tapi ikut cara yang lama pun tak ada point. Saya dah sebut 3-4 kali tadi. Cabarannya ialah bagaimana kita nak meyakinkan parti itu secara keseluruhannya. Bahawa pendekatan kita mesti diremajakan. Bahawa kaedah penyampaian kita mesti diremajakan. Bahawa apa yang popular dalam parti tak semestinya popular di luar parti. Dan itu semua bergantung kepada kemampuan kita memujuk rayu, dan bukan mengajar, memujuk rayu dengan hujah-hujah yang boleh meyakinkan bahawa kita tidak lari daripada asas perjuangan. Kita tidak lari daripada asal usul parti, tetapi lebih kepada mahu memastikan parti ini bersedia untuk satu trend yang cukup deras pada saat ini. Di mana kita lihat cara berpolitik itu sudah amat berubah dan isu-isu yang dibawa itu tidak boleh sama dengan isu yang kita bawa zaman 70-an, 80-an ataupun 90-an. Jadi hujah itu mestilah mantap supaya orang boleh terima. Dan apabila trend pengundi menunjukkan sesuatu pola yang kita boleh yakinkan ahli dalam parti, kita mesti gunakan trend itu untuk mereka dapat faham apa yang cuba dibawa dari segi pendekatan yang baru. Jadi kita akan berhenti seketika. Selepas ini kita akan teruskan perbincangan bersama Ketua Penerangan UMNO, Syaril Hamdan. Jangan ke mana-mana. Leaders Speak Easy with Lokman and Rosina kembali. Kita teruskan bual bicara dengan Ketua Penerangan UMNO, Syaril Hamdan. Baik Syaril, bagaimana Syaril menarik orang muda yang sering bersifat anti-establishment untuk mereka percaya kepada UMNO? Bagaimana Syaril menjual UMNO kepada anak muda? Pada saat ini, ia lebih untuk menekankan bahawa UMNO ialah satu parti yang telah dan akan membawa kestabilan kepada politik negara. Pada saat ini, sama ada generasi itu muda ataupun tak berapa muda lagi, semua orang saya nampak mahukan satu kestabilan, mahukan satu kompetensi. This is a momentary thing pada pandangan saya, yang memudahkan dan membolehkan UMNO membuat hujah itu. Kerana tanpa saya terlalu politikal dalam show ini, rakyat mula melihat bahawa apapun kebolehan dan kehebatan parti-parti lain dalam Malaysia ini, dan memang ada yang hebat dan ada yang menarik. Tapi UMNO dan Barisan Nasional tu mewakili satu nostalgia yang bukannya nostalgia yang palsu, tetapi satu kemahuan ataupun satu kebolehan untuk membawa negara ini kembali kepada satu landasan yang lebih stabil, satu landasan yang ada pengalaman untuk menguruskan cabaran-cabaran besar yang sedang dihadapi, satu pengalaman dan track record dan jenama yang terbukti deliver dari segi keputusan ataupun keberhasilan ekonomi. Jadi di situ saya nampak adalah tarikan UMNO pada saat ini. Apa yang saya tahu juga ataupun apa yang saya percayalah, bukan tahu, ialah saat ini dan momen ini mungkin tidak akan kekal untuk satu tempoh yang lama. Pada satu ketika tak lama lagi, UMNO mesti juga menawarkan harapan ataupun satu perkara yang menarik, satu perkara yang futuristik.
untuk generasi. Pada saat ini, we can use stability, kestabilan sebagai satu perkara yang penting untuk pengundi, terutamanya pengundi muda, termasuk pengundi muda. Tapi tak lama lagi, we have to offer something else. Jadi pada saat ini, kalau nak jawab soalan Lokman, kestabilan is dan saya rasa saya tak bocorkan apa-apa strategi rahsia parti pun. Boleh tengok dah tagline kita dalam PRN Johor dan sebagainya. That is our jadi itu yang kita gunakan pada saat ini. Anak muda faham. Dia nak satu competent government, competent parti yang boleh bawa jobs, yang boleh bawa pembaharuan ekonomi dan sebagainya. Bukan sangat the excitement yang telah dikecewakan oleh kerajaan ataupun parti lawan kita sebelum ini. Jadi pada saat ini itulah taktik ataupun hujah yang kita pakai. Jadi berdasarkan pemerhatian, adakah Syahril rasakan undi 18 akan lebih memanfaatkan pembangkang ataupun UMNO dan mengapa? Saya rasa tak ada satu parti yang boleh memonopoli undi 18 ini. Itu jawapan saya pertama. Jawapan saya kedua, honestly saya tak tahu. Dan sesiapa yang mengatakan dia tahu tu saya rasa dia tak betul jujur lah. Sebab sekarang ni pengundi muda sangat mendahagakan satu situasi politik yang boleh membela dan memperjuangkan masalah mereka ataupun kemahuan mereka. Dan semua parti dalam arena politik ini tidak satu pun, termasuklah UMNO, tidak satu pun yang suci dan sempurna dalam persoalan itu. Everyone has been tested dan ada kejayaan dan ada juga kegagalan oleh semua pihak. Jadi pada saat ini saya rasa ramai anak muda berada dalam keadaan tunggu dan lihat, dan bila mereka mengundi itu dengan satu expectation dan satu harapan bahawa kali ini akan deliver apa yang dijanjikan. Jadi honestly Rosina saya tak tahu, tapi saya mempunyai satu pendekatan ataupun pendirian optimistik disebabkan track record UMNO dan Barisan Nasional, disebabkan kemahuan anak muda untuk satu keadaan yang lebih cerah pada hari esok. Saya rasa pilihan mereka akan berat kepada Barisan Nasional. Tapi kepastian saya itu hanya akan diuji sewaktu pilihan raya negeri Johor nanti. Ya, well said. Tapi secara amnya Syahril, anak muda nampak masih lagi kurang minat untuk menyertai arena politik. Sudah tentu bukan semua, tapi rata-ratanya mereka lebih berat kepada mungkin tidak minat untuk participate dalam politik berbanding mereka yang secara aktif turut serta dalam politik. Ini mungkin kerana sistem legasi dalaman parti-parti politik. Bukan saja UMNO Barisan Nasional, tapi semua parti termasuk pembangkang. Sistem legasi dalaman ini banyak mempertahankan kedudukan dan kuasa pemimpin lama. Bagaimana Syahril berusaha secara spesifik untuk menarik mereka yang mahu lihat perubahan demi masa depan negara dan participate dalam politik selepas ini? Saya berbeza pandangan sikit daripada biasa yang dicakap. Dan saya harap penonton boleh faham poin saya ni tanpa salah tafsir. Saya rasa dalam satu sistem politik yang matang, dan kita boleh lihat trend ini di negara-negara yang maju, tak ramai orang akan join parti politik. Dan mungkin itu satu perkara yang parti-parti kena terima. Kerana semakin matang dan semakin bijak pengundi dan semakin maju negara itu, semakin pengundi akan sinis terhadap ahli-ahli politik. Dan zaman pengundi betul-betul sayang ahli politik ataupun merasakan hidup mereka akan nasib mereka bergantung kepada satu atau dua pemimpin, saya rasa zaman itu akan berlalu dan sedang berlalu. Kerana Malaysia dan rakyatnya sudah sedar bahawa bila kita tengok trend rakyat jaga rakyat, kita jaga kita dan sebagainya, itu sudah memberi satu isyarat bahawa bagi mereka ahli politik ini ataupun arena politik ini satu perkara yang necessary, yang perlu dalam sistem demokrasi, dan ada bezanya apa yang dasar yang diletakkan dan sebagainya. Tetapi untuk menaruh segala harapan kehidupan mereka kepada parti politik, saya rasa mereka dah melalui proses itu. Dan sistem politik, parti politik lebih kepada menjadi satu arena untuk berkhidmat kepada rakyat, dan siapa yang berjaya mereka lah, ataupun siapa yang paling berjaya mereka lah yang akan dapat sokongan. Jadi kepada kemahuan rakyat ataupun aspirasi rakyat. Tapi bukannya you jadi hero ataupun wira lagi. Disebabkan itu, saya rasa penglibatan anak muda dalam politik ni lebih kepada isu apa yang mereka akan tekankan,
isu apa yang akan berbunyi dalam media sosial dan dalam akhbar-akhbar, isu apa yang mereka akan pressure ahli-ahli politik untuk perjuangkan, dan itu penglibatan mereka. Tak semestinya mereka mesti memilih menjadi ahli sesebuah parti untuk mereka terlibat dalam politik. Jadi saya rasa definisi penglibatan anak muda dalam politik ni kita perlu perluaskan, bukan hanya dalam konteks keahlian. Tapi jangan salah fahamlah, selagi boleh saya dah tentu akan cuba menarik anak muda untuk join politik dan join parti saya, menjadi ahli parti saya. Tapi percubaan itu dan usaha itu wujud dalam satu konteks di mana saya sedar juga bahawa it's okay kalau ramai orang lebih memilih untuk bekerja dalam sektor korporat ataupun menyumbang kepada negara dengan kaedah yang lain, ataupun mereka melihat politik ni dalam sudut yang lebih sinis. Saya rasa itu adalah trend sesebuah negara yang lebih matang dan rakyatnya lebih berdikari dalam membuat sesuatu pilihan ataupun mengurus kehidupan mereka. Jadi saya lebih gemar untuk melihat penglibatan politik itu dari segi isu yang dibawa, isu yang dibahaskan, isu yang dibincangkan, dan kami sebagai ahli politik kena cakna kepada isu yang dibentuk oleh rakyat, dan itu penglibatan politik yang lebih berkualiti bagi saya berbanding semata-mata kita nak kejar keahlian tanpa satu perubahan ataupun revolusi dalam isu yang kita bawa sebagai parti politik. Jadi Syariel juga pengarah ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Jadi untuk pastikan masa depan negara bakal maju kalau kita bandingkan negara-negara lain, khasnya negara jiran, adakah national reset itu perlu dan apa perkara yang pemimpin muda amnya perlu perkasakan atau perbaiki ke arah itu? National reset. Saya rasa national reset ini dari segi ekonomi mungkin. Dia ada keperluan untuk kita buat keputusan besar dan keputusan berani dalam negara kita ni. Dan macam saya sebut dalam jawapan saya tadi, saya mahukan anak muda untuk apakah jawapan kepada keputusan yang perlu kita buat itu. Saya bagi contohlah, dari segi apa yang mudah mungkin saya tekankan, dari segi bagaimana kita nak mengurangkan jurang pendapatan dalam negara. Apakah jawapan kepada itu? Ia akan memerlukan beberapa jawapan berani. Katakanlah kita ambil jawapan textbook lah, kita naikkan cukai, kita letakkan cukai kekayaan ataupun wealth tax. Adakah itu direction yang kita mahukan? Anak muda perlu memberi input dan memberi soal itu. Bagaimana kita menguruskan kedaulatan makanan, food security? Adakah kita perlu menggunakan tanah kita dengan lebih berbeza daripada sekarang? Apakah pelaburan-pelaburan yang perlu dibuat oleh kerajaan kepada sektor-sektor yang mana kan food security itu diselesaikan, tapi dana kerajaan maka dan dalam tempat-tempat yang lain, apakah tempat itu yang nak dipotong? Itu pun menjadi satu perkara yang saya fikir dalam kematangan politik kita nak anak muda lebih bersuara dalam hal-hal ini. Jadi bagi saya apa yang saya harapkanlah daripada muda ni, bukan hanya dari segi keberadaan dan noise dalam media sosial, tapi kualiti hujah dan kemampuan dan keinginan mereka betul-betul involve dengan sesuatu isu, mengkaji isu itu dengan fakta dan memberi pandangan, memberi input supaya sistem politik itu akan respon kepada apa yang mereka mahukan. Bukan hanya semata-mata sentimen ataupun issue of the day. Sekarang ni dalam politik Malaysia saya nampak ada issue of the day, issue of the week lah. Kalau minggu ni panas, isu tu je lah. Kemudian dia beralih pada isu lain. Kemudian apa yang viral dan sebagainya. Tanpa satu tema jangka panjang yang saya rasa lebih produktif dalam apa yang kita mahukan untuk sama ada national reset ataupun national transformation lah. Okay. Dalam soal ekonomi, dalam soal sistem politik kita dan sebagainya. Macam saya sebut tadi, banyak soalan besar yang memerlukan jawapan berani dan saya harap anak muda boleh contribute kepada jawapan itu. Okey Syariel, maaf kita hampir kehabisan masa. So kita akan terus saja ke segmen seterusnya, segmen pendek, lebih santai, kurang serius yang kita namakan sebagai quick fire questions. These are personal questions. Syariel diberi masa 20 saat saja untuk jawab setiap satu soalan dan ini adalah peluang untuk penonton kenali anda Syariel secara peribadi. 20 saat satu soalan. Okey, Rosie, go. Game show. Apa satu perkara yang tiada siapa pun yang tahu mengenai Syariel?
Oh. Apa yang tak tahu yang saya nak share? Ini adalah round yang Saya pernah pergi ke sekolah Cina selama setahun, sekolah swasta Cina setahun. okey. Syahril adalah peminat tegar Newcastle United. Selaku seorang bapa, saya faham soalan ini. Syahril ada seorang anak Tengok saya. perempuan kecil. Sekiranya anak itu membesar nanti dan mahu menyokong kelab lain, adakah Syahril akan berikan peluang dan merestui, atau adakah Syahril salah seorang bapa yang mungkin akan cuba groom anak itu untuk menjadi Newcastle United fan? Tidak, saya akan mengizinkan dan merestui apa saja, bukan hanya kelab yang dia nak sokong, tetapi kerjaya apa yang dia nak buat. Dan saya rasa itu antara tanggungjawab besar seorang bapa pada era ini adalah menyokong anaknya, terutamanya kalau anaknya perempuan. Banyak cabaran yang dia akan hadapi dan saya nak menjadi antara penyokong utama dia untuk dia berjaya dan apa saja yang dia nak buat. Okey, last one. Jika Syahril tidak menyertai politik, what will you be doing now? Apa yang Syahril akan lakukan sekarang? Okey. Saya rasalah saya takkan stay dalam corporate. I think I would have less corporate life as well. And I think I'd either be bekerja dalam universiti ataupun menjadi musician. Musician? Antara dua tu. Okey, kita... A musician. So I would either be a musician kononnya ataupun I would be in university. What do you play? What do you play now? I play the guitar, bro. Oh, not ukulele. Okey, Syahril, thank you so much. Terima kasih. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO dan Pengarah Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Dan kepada anda, jangan lupa ikuti Leaders Speakeasy di pelbagai saluran Astro Awani dan juga Astro Go untuk perbincangan berkenaan kepimpinan di tengah pandemik sekarang ini. Salam hormat dari saya, Luqman Haris. Dan saya Rozina Aziz, kami ucapkan selamat maju jaya dalam kerjaya, bisnes dan perjalanan kepimpinan anda. Kita jumpa lagi.